والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Kita sambung perbincangan surah Al-Kahfi ayat 47, 48 dan 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatkanlah hari kami cabut dan terbangkan gunung ganang, dan kau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata, dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. Selepas Allah Ta'ala sebut tentang tiada nilainya dunia ni, kisah dua orang, seorang yang kaya tapi kafir, saudaranya yang miskin tapi beriman. Lah sekali Allah Ta'ala binasakan kekayaan kawan dia ini, kebunnya menjadi macam padang yang tak ada apa-apa nilai. Kemudian Allah sebut bahawasanya atas dunia ini dua benda yang menjadi zina, yang menjadi perhiasan hidup, harta benda dan anak bina. Zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup ini bukan Allah Ta'ala suruh tinggalkan ke ambil, tapi jangan lupa akhirat yang lebih baik, lebih kekal. Jadi ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang nak pergi akhirat, namanya kiamat. Kita ni dunia ni, hidup dunia lagi, lepas tu satu alam akhirat yang mana akan berlaku satu proses namanya hari kiamat. Hari kiamat. Ayat ni dan seterusnya Allah sebut tentang hiruk pikuk, gegap gempita, dahsyatnya hari kiamat. Dan ada beberapa perkara yang besar yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Yang pertama, wa yawma nusayyirul jibal, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memperjalankan gunung ganang. Sayyara yusayyiru, Allah mempergerakkan, memperjalankan gunung dan ganang ini. Iaitu, ingatlah, sebutlah, wahai Muhammad, tatkala gunung ganang ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tempat dia, dan dihilangkan dan dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Gunung ganang ini dia berjalan marras sahab, seperti berjalannya atas awan tu, bergerak
Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Orang tanya kamu berkenaan dengan gunung ganang ini, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Yansifuha rabbi nasfa dalam surah Taha, hancur. Dalam surah Al-Waqi'ah wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah debu yang berterbangan. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 5 dan 6. Sebagaimana yang saya sebut ulang-ulang banyak kali, Quran ini dia Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dha. Dia mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Sebab tu banyak Quran ni kita baca termasuklah ayat Ibnu Katsir. Kalau selalu banyak di tempat kita ini pun dia kata ayat ni gini, tempat lain yang lebih kurang yang menerangkan lagi kata begini. Maka perlu untuk kita belik. Asy-Syamkiti dia buat satu kitab nama dia Aqwaul Bayan fi Idahil Quran bi Quran, Al-Ma'ruf bi Aqwail Bayan. Satu kitab yang mentafsirkan Quran dengan keperluan Quran. Maka kena belik, kalau nak belik untuk nak lebih memahami wa yauma nusayyirul jibal ini, belik surah Taha ayat 105, belik surah Al-Waqi'ah ayat 5 dan 6. Dan banyak lagi lah tempat-tempat lainnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita perubahan hal daripada hal kepada hal yang lain. Perjalanan kita pun berubah. Kita ni tidak kekal di dunia, akan berjalan menuju ke alam akhirat, hari kiamat. Transitnya di alam kubur. Min wara'in barzakhun ila yaumi ba'tsun. Barzakh ni tempat transit sehinggalah waktunya hari kiamat ini. Itu yang pertama, wa yauma nusayyirul jibal. Yang kedua, wa taral arda barizah. Engkau akan melihat bumi jadi rata. Bila diperjalankan gunung ganang itu ditarak, jadilah rata. Kamu akan melihat wahai manusia, pembukaan bumi ini semua sekali rata, tak ada dah lah gunung ganang kita duk sebut Everest, Kinabalu dan sebagainya itu tak ada. Dan tempat itu sudah menjadi satu padang, jarak padang terkukur, tidak ada lagi kehidupan. Semuanya dah bersih, tak ada jauh mata memandang. Hal ni juga ditafsirkan dalam surah Taha sambung ayat tadi. Faqul yansifa rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Ayat 16-17. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu serata sama sekali. Rata, tak ada lengkang-lengkuk, tak ada iwaj, tak ada, semuanya rata gitu. Satu pemandangan yang sayup-sayup mata memandang, kita panggil saujana, mata memandang. Tak ada jabat, tak ada wadi, lembah, semua tidak ada. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan tinggi di sana. La tara fiha iwajan wala amta. Tak ada lah. Itu dua benda, dua perkara, iaitu yang pertama wa yauma nusayyirul jibal, hari kami perjalankan gunung ganang. Yang kedua wa taral arda barizah, engkau akan melihat bumi itu rata. Dua benda ini dunia, proses di dunia. Maka yang ketiga ini proses akhirat.
wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Kita panggil mahsyar. Pada mahsyar, pada tempat berhimpun hari ini kiamat. Berapa kiamat dah? Nombor 3. Semua sekali Allah Ta'ala kumpulkan manusia yang pertama sehinggalah manusia yang terakhir di atas muka bumi ini untuk penghisaban. Dikumpulkan di satu tempat namanya, kita mengaji dalam ilmu akidah, pada mahsyar. Semua sekali, tidak terkecuali besar kecil, tua putih besar, tua muda, laki puan, semua sekali dihimpunkan di sana di mahsyar, sebagaimana firman Allah dalam tempat yang lain, qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Yang soal waqiah kita baca. Katakanlah ya sesungguhnya ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian semuanya pasti akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah dimaklumi di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu, malaikat pun tak tahu kiamat nanti. Kiamat besar kita mati, Israfil itu masuk ya, dia pun tak tahu. Sama masalah, ambil nyawa, mati. Man mata qamat qiyamatu. Sama mati, kiamat lagi dia. Hak kiamat besar, kiamat yang habis alam semesta ini musnah, digulung dan sebagaimana gulungnya kertas. Yaumana tulis sama kapai sijil lil kutub. Itu kiamat yang besar. Semua ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tak tahu, malaikat pun tak tahu. Qul innama ilmuha indallah. Ilmu tentang kiamat ini, masanya, ketetapannya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Dalam surah Hud ayat 103, hari semua dikumpulkan dan hari itu hari penyaksian. Dalam satu hadis Nabi sebut tentang bagaimana manusia dikumpulkan di mahsyar ini. Hadis disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan huratan ghulla. فقلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. Aisyah, dia dengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari di mahsyar ini manusia dikumpulkan semua sekali dalam keadaan tak pakai selipar, telanjang, tidak khatam. Kadang sebagaimana dilahirkan bayi itu, dan kama badana awal khalqin nu'id. Tak selipar, bertelanjang, tidak khatam. Aisyah, orang puas biasanya adalah sifat malu itu. Maka dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana ni laki puas dengan telanjang bogenya, tidakkah mereka akan melihat antara satu sama lain? Apakah kita besarnya, kecilnya aku, lupa tak suka po kita tengok cerita nakal. Mikir Aisyah, tak malu kau ya Rasulullah, aku tengok kamu tengok aku. Yang turut ba'dum ila ba'd. Kata Nabi, al-amr asyaddu, benda di mahsyar ni teruk. Tak ada orang nak mikir, nak melihat aurat orang lain. Al-amr asyaddu, tak ada cara supaya kita kebakaran lah. Bila kebakaran, tadi Pak Mahawa ada kebakaran, kami udah membicara tiba-tiba. Bila terbakar, kita tengok tidur bangun kakak.
Dicari keluar, dicari nektai, dia baju baju tu, dok tujuh selalu, dok selamatkan diri dengan apa yang ada lah, tawala saja, tak apa baju, dok kadang-kadang itu semangat, malu reporter tak kabar dia tak apa baju, nak pegang mikrofon, nak sebut cerita pengalaman. Begitulah keadaan hari kiamat juga komputer tak ada nak tengok, tak ada nak jaga dah kemelawan si anu kemaluan fulan dan fulana, tak ada jaga dah. Gitu berat dan teruknya keadaan di mahsyar itu. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Itu nombor 3. Nombor 4, wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Diteruskan dalam ayat yang ke-48. Dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan berbaris teratur, sambil dikatakan kepada mereka, kamu sekarang telah datang kepada kami berseorangan sebagaimana kami telah menjadikan kamu pada mulanya. Bahkan kamu dahulu menyangka bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu untuk melaksanakan apa yang kami telah janjikan. Jadi komputer kedahsyatan hari kiamat nombor 4 ini, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Telanjang ghair makhdud al-khilafah. Mula-mula kita dilahirkan, itulah kita akan dikembalikan besok. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Dan marinya berbaris-baris sebagaimana dalam surah Al-Fajr, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Mari Tuhan kamu dan malaikat dengan saffan saffa, berbaris-baris. Kamu datang kepada kami wahai manusia semua sekali dalam keadaan hidup ahya. Kita hidup berapa kali? 2 kali. Mati 2 kali. Mula dengan mati ke hidup dulu? Mati dulu. Kehidupan kita bermula dengan kematian. Walladzi yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dalam surah Al-Baqarah dimulakan dengan dialah yang mematikan kamu kemudian dia hidupkan kamu. Bila kita mati, ketika tak ada dah satu sebelum 4 bulan, ada dah tapi mati sebelum 4 bulan, tak ada roh lagi, mati dulu lah maknanya. Kemudian dicipta roh 4 bulan dalam perut, hidup. Ada yang gugur mati dalam perut, ada yang keluar ke dunia hidup lepas 9 bulan keluar. Jadi hidup mati kemudian mati. Umur 40, umur 70, umur 60, umur 14. Zaman kami tu yang agak mati menuju banyak dah. Pakailah hidup, mati, hidup, kemudian mati. Hidup, dia mati dulu, mati, hidup, kemudian mati. Kamu gugur. Kemudian hidup. Ini hidup hari akhirat. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Tuhan kami, kamu telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Bagaimana dalam surah selalu tu imam baca tu, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sangkakala mati, itu mati kedua. Kemudian sangkakala kedua hidup semula. Maka kita hidup, mulanya mati dulu, mati 2 kali, hidup 2 kali. Dihidupkan ni kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berbaris. Kama laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pertama kali.
sebagaimana dalam ayat lain surah Al-An'am 94, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami kurniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Di dalam surah Al-An'am. Ayat ini sebagai satu benda yang menentang ataupun menjawab orang yang memungkiri akhirat kebangkitan ini, sebagai jawapan kepada mereka, dan sebagai suatu nak menempelak orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari kiamat ini. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Yang kelima, bahkan kamu menganggap bahawa kami tidak akan menetapkan kamu bagi waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Ini yang memungkiri hari kiamat, hari pembalasan. Kamu menyangka bahawa tak ada perjumpaan. Hidup kamu hanya dipisahkan dengan kematian, dengan ad-dahr. Wa ma yuhdikuna illa ad-dahr, yang kita panggil sebagai golongan dahriyu. Afahabtum annama khalaqnakum abatha. Kamu menyangka kejadian kamu atau kaum ini gitu ya, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, kamu sangka kamu tak kembali kepada kami. Bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida. Kamu menyangka dan mengatakan tak ada berlakunya pertemuan ini. Jadi zon kamu adalah zon yang tak betul, yang tak betul. Cumanya permasalahannya ini masalah iman. Kita percayalah, tapi bagaimana kita nak mengajak kawan kita yang tak percaya hari akhirat ini? Kena hujah akliyah, akal dan sebagainya lah. Sebenarnya pokok ni dia percaya sebenarnya. Ada hereafter, ada satu penemuan dalam TikTok, dalam YouTube pun banyak orang jumpa satu mayat, tak tahu ramai bila. Dipakaikan di mayat itu emas, permata, bahkan ada sekolah yang karung yang ada nilai macam duit zaman dulu. Agak-agak kenapa tu? Wallahu a'lam. Mungkin kepercayaan mereka nak menggunakan harta kekayaan duit itu di alam sana. Kita kongfu pun ada. Kita tengok dia waktu sekali dengan jenazah keranda itu ada jongkong juga emas. Buat apa? Nak membelah di alam sana. Orang tak mengucap yang tidak Islam pun nampak gaya yang mereka percaya hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan. Sebab tu kita kata syurga, dia pun boleh kata syurga juga, syurga neraka. Cuma kesilapan akidah mereka tu kita kena pakak-pakak aja dakwah lagu tu. Habis permasalahan berlakunya kiamat, kemudian nak masuk kepada penghisaban. Nak masuk kepada penghisaban. Wa wudi'al kitab. Ini ayat yang ke-48. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, wahai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Wa wudi'al kitab. Ini PR Mabni, kalau menyiarah PR Mabni Mabni
majhul, diletakkan. Siapa yang meletakkan? Allah. Wada'a al-kitabah, diwudi'ah al-kitabu, jadi naifahnya, diletakkan. Kitab-kitab sini, sebab tu Allah sebut, sebelum ni kita sebut dah perkataan-perkataan tempat lain, mana lain. Jangan kita pukul rata. Banyak dalam Al-Quran ini ummah al-kitab. Lagi banyaklah perkataan lain. Sini kita tengok Al-Kitab. Al-Kitab di sini bukan kitab Taurat, bukan Zabur, bukan Injil, bukan Quran. Ni di Al-Kitab. Kalau kita baca alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Wudi al-kitab, diletakkan kitab. Kitab sini kitab catatan amalan. Kita punya folder, file kerja kita yang dicatat oleh malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia main kitab juga. Kitab ini kitab yang Allahu Akbar, dahsyat. Engkau akan lihat orang berdosa yang takut, rasa takut dengan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Amalan-amalan yang ditulis, sama ada baik ataupun buruk, kecil ataupun besar, semua sekali dengan penuh ketakutan akan katalah ruana ni. Ya wailatana, satu perkataan apa ni, macam secakwa pengaduan lah. Kalau kita kat warna tinggi, warna mau ni, khusus dia sore-sore, abang ambil abang, cikgu ambil cikgu, mana macam-macam dibentangkan. Orang yang mujrim, orang berdosa, tengok dosa dia buat atas muka bumi dulu, berzina, mencuri, mengupak, semua sekali ada dalam. Hak tu lah menjadikan dia musfiqin, takut. Orang ada juga, orang ada juga. Orang ni al-mujrimin. Engkau akan melihat orang yang berdosa. Jadi mereka pun berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Betapa celaka kami, kitab gapo ni. Tidak ada yang tertinggal, hak kecil, hak besar, semua tercatat semuanya. Allahu Akbar. Kitab amalan, catatan, tak ada. Kita tahu bumi ni nipu boleh. Tuan-tuan ni amal becek dah, tapi rasa sopo dia ada proses namanya audit. Audit ISO lah, macam-macam, IOS, Siri, MQL. Kalau di atas muka bumi ni pun kita tak tidur malam dah. Ni esok kami ada audit penyawatan, tekan pada pemulihan. Halu untuk cari soalan, untuk cari nombor tu, nombor Siri. Boleh tipu. Dunia ni boleh tipu. Auditor hamba orang kita juga. Betul lah, dia ada mana macam-macam. OP, opportunity, tak nak NCR lagi. Kena boleh lah, yang boleh diperbetulkan. Mesyuarat 4 kali, tapi nak buat minit saja. Sedangkan ISO ni what you write, what you do, what you write lah. Tapi nak selamat, walaupun mesyuarat 4 kali, dia nak 9 kali, minit mesyuarat boleh buat teruk kaya lagi tu. Boleh tipu banyak. Dia ISO ni bagi amalan tak tahu betul ni, tak melalui nipu banyak. Dah tak ikut ISO, tak dapat sini juga. Jadi di audit yang tertulis, hak buat kan dia cek, tahun lepas tak tahu dah. Yang penting ada catatan. Cikgu sekolah itu juga buat apa ni, RPS ada, tapi sebenarnya tak ada. Tapi orang tengok kepada hak kita tulis itu, akhirat paling itu. Dunia boleh jah, sebab auditor pun saya kita, kawan kita.
Cuma dia ngaji lagi sikit dia boleh profesor. Kita ni ngaji malah tak ada yang ambil profesor. Gitu. Lepas audit di minum air, ajak minum air. Bukan rasa wah sekarang tak jumpa kan. Dia minum air. Dapatkan audit boleh kompromi lagi tak? Tak apalah kita potong lah. Kalau betul sikit lah. La ilaha illallah, akhirat nak audit yang tak ada penipu. Tak ada penipuan audit. Catatan folio kita. Sebab tu orang mujrim takut semua sekali ada berlaku. Jadi kita lagu mana ni? Sebab apa? Allah Ta'ala dah latih, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada jaga. Hak ni malaikat yang mulia yang tak kena pandai rasuah. Yang tu ni. Dia tahu apa yang kamu lakukan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak terlepas perkataan ini kecuali ada raqib atid. Ini para malaikat ni la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah menderhakai titah perintah Allah. Allah suruh buat, dia buat, suruh tulis. Allah pasal rasuah. Tak tulis lah aku jahat tu, aku duduk sekolah tu. Dan rasuah hati-hati. Tak ada nak keluar. La ilaha illallah. Waktu memang dia akan diperlihatkan. Jadi kitab ni semua boleh sore-sore. Hak ni hak mujrim, hak baik. Hak baik fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Dalam ayat dalam surah Al-Waqiah ada, dalam surah Al-Haqqah ada, fayaqulu ha uqra'u kitabiyah. Boleh tangan kanan itu pakai suhu. Pakai baca ni, pakai baca. Ha uqra'u kitabiyah. Tapi bisimali hak boleh kok tangan kanan, ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau aku tak boleh pun tak apa. Kalau kita terima result, khusus biasa lah anak kita ni. Kalau boleh sekolah A, pakai nak tunjuk. Kalau boleh sekolah E, sekolah F. Jadi bunyi kedua teknologi ya. Kita sambung minggu depan insyaAllah. Kita baca sekolah sikit lagi ayat ni. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.